Selamat datang ke segmen Berita Plus. Saudara, selalunya kita tahu haiwan seperti kucing, arnab atau burung yang dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Namun dalam edisi Berita Plus minggu ini, kita tinjau satu hobi pelik tapi benar, iaitu hobi menjaga semut sebagai haiwan peliharaan yang kian mendapat perhatian ramai. Tahukah anda ada lebih 400 spesies semut di Singapura, iaitu yang tertinggi pernah dicatatkan di seluruh dunia? Dan tren memelihara semut ini semakin meningkat sehingga kan ada yang menjadikannya sebagai satu sumber pendapatan. Dalam laporan berikut, saya bawa anda berjumpa dengan para pemelihara dan menerokai daya tarikan dunia semut. Semut seringnya dianggap sebagai serangga perosak, tetapi bukan pada pandangan Encik Asmanto Muhammad dan anaknya yang sebaliknya menjaga semut-semut ini sebagai haiwan peliharaan. Ada orang cakap, kau gila apa simpan semut? Kan semut tu, diorang tak expect lah semut boleh jadikan macam pet. Dia orang cakap macam, rumah aku ada semut, kau nak tak? Kita bukan pest control. Kalau saya stres, kadang-kadang saya pun macam relax tengok semut itu, like peace. Memelihara semut buat gandingan bapa dan anak ini bermula lebih 5 tahun lalu. Lebih daripada dijadikan satu hobi, mereka memahami kegiatan seharian serangga ini. Tambahan lagi, mereka dapat menangani masalah semut yang berkeliaran di rumah. Dulu kita nampak semut, kita spray. Sekarang kita nampak semut, kita cari queen dia mana, simpan tu queen lah. So daripada dia merebak tempat lain. Encik Asmanto dan anaknya kini memelihara ratusan semut daripada 2 spesies termasuk jenis trap jaw yang agak jarang dijumpai. Meskipun saiz badan semut yang kecil, ia tidak bermakna cara penjagaannya boleh diambil ringan. Pasal diorang sensitif macam cara air dia kena bersih. Habis makanan dia kena ada nutrition, kita simpan, kita tak boleh selalu tengok. Kena simpan tempat gelap, tak boleh bising. Kalau tak, macam orang cakap terbantut. Macam itu ada punya nak bertelur. Dari minat, ada yang bercambah memulakan perniagaan pula. Itulah yang dilakukan Encik John Ye, pemilik kedai Just Ants, satu-satunya kedai fizikal yang menjual semut dan keperluan memeliharanya di Singapura. Tujuan utamanya untuk mengubah pandangan orang ramai mengenai semut. We have to look beyond the pest and to understand on how ants can actually, give us life lessons like to not give up, to be hardworking, and how an ant so tiny can change a person's mindset. Di sini, beribu-ribu haiwan kecil ini dipamerkan di dalam bekas untuk diperhatikan mereka yang berlalu lalang dan para pelanggan juga dibenarkan berinteraksi dengan semut-semut ini. We have army ants over here, and immediately when you place the cricket in, you would see that all their teamwork comes to play. They will come together, united in taking down the cricket. Bring the cricket back to the nest, and feed it to all the other ants waiting for the food. Jumlah penduduk manusia dijangka melepasi 8 bilion pada tahun ini. Namun berbanding dengan semut, jumlah itu agak kecil. Ini kerana para pengkaji menjangkakan ada sekitar 20 kuadrilion semut di dalam dunia, iaitu sekitar 2,5 juta semut untuk setiap manusia. Badan sebesar duit shilling 50 sen mahupun spesies semut yang beracun. Kedai Just Ants kini mempunyai sekitar 25 spesies semut yang kesemuanya merupakan spesies tempatan. Meskipun banyak, jumlah itu sebenarnya hanya sekitar 6% daripada 409 spesies semut yang dicatatkan di Singapura. Menariknya, semut-semut ini semuanya diburu sendiri, kebanyakannya dari kolong blok sahaja. Dan banyak jenis semut, banyak juga jenis yang boleh dipelihara dalam rumah yang dijual pada harga serendah $15. These are some of the common houses for ants, or what we call formicariums. It is an artificial or man-made ant nest. So certain ants like carpenter ants are suitable to live inside them, whereas different ants require a different living environment. We will house them in something really similar to what they have been living in the wild. Menurut Encik Ye, minat masyarakat terhadap semut kian berkembang dengan pelanggannya termasuk golongan yang sudah bersara, remaja mahupun kanak-kanak. Meskipun beliau merasakan bahawa pandangan manusia tentang semut akan mengambil masa bertahun lamanya untuk berubah, Encik Ye tetap teruja melihat semut sudah mula dipelihara dan kurang dianggap sebagai haiwan perosak sahaja. Bercakap mengenai spesies haiwan dan pembiakannya,
Tahun lalu boleh dianggap sebagai tahun yang sangat produktif bagi taman-taman hidupan liar di Singapura. Dalam segmen cerita angka malam ini, mari saya bawa anda menjenguk antara anak haiwan yang baru muncul di Taman Burung Jurong, Night Safari, River Wonders dan Taman Haiwan Singapura. Pertama sekali, tahukah anda keempat-empat taman hidupan liar di bawah Mandai Wildlife Group ini tahun lalu menyambut kelahiran atau penetasan hampir 800 anak haiwan. Ini termasuk sejenis burung kakak tua yang dianggap sangat diancam kepupusan dan juga anak ke-14 pasangan badak kerdil tertua di Taman Haiwan Singapura. Menurut Mandai Wildlife Group, kesemua anak haiwan ini meliputi 126 jenis spesies. 38 daripadanya disenaraikan sebagai terancam di bawah Kesatuan Antarabangsa bagi Pemeliharaan Senarai Miras Spesies Terancam Alam Semula Jadi. Salah satu daripadanya adalah burung kakak tua berjambul jenis citron, iaitu spesies yang sangat terancam. Bagaimanapun, ini suatu penantian cukup lama. Taman Burung Jurong menunggu 22 tahun sebelum dua ekor anak burung jenis ini berjaya menetas dalam jarak 2 bulan antara satu sama lain. Namun demikian, jumlah kelahiran dan penetasan anak-anak haiwan di taman-taman tersebut bagi tahun 2022 sebenarnya lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Pada 2021, sekitar 900 anak haiwan baru muncul secara keseluruhannya meliputi 160 jenis spesies. Baik, dari cerita angka mengenai haiwan di Singapura, mari kita saksikan kambing Australia pula. Jika semut dalam laporan awal tadi menjadi haiwan peliharaan di Singapura, hobi memelihara kambing biri-biri kecil sebaliknya menjadi semakin popular di Australia. Ketinggiannya 60 cm sahaja. Ukiran senyumannya yang sangat comel ini juga tidak kurang memikat. Maka tidak hairanlah kambing biri-biri kecil baby doll soft down ini semakin menjadi haiwan peliharaan popular di Australia. Ramai yang menyifatkan haiwan kecil ini sebagai mempunyai perwatakan yang bersinar. Bakal kambing biri-biri baby doll soft down ini sebenarnya jarang ditemui di Australia. Hanya terdapat 4 ladang pembakar di dunia yang diketahui membiak kambing kecil berwarna ini. Namun permintaan untuk menternaknya semakin meningkat di ladang-ladang hobi di merata Australia. I think it's that, the cute factor, the fact that they're miniature, and I could just see that on a small hobby farm style place that they would be a cute type of pet to have. Sifatnya yang mesra dengan manusia juga menjadikannya teman yang sesuai bagi para penternak dan juga haiwan-haiwan penternakan yang lain. Saudara, apakah cara terbaik untuk menunjukkan penghargaan kepada pekerja? Bagi sebuah kumpulan syarikat Paradise Group, ia adalah dalam bentuk hadiah jam tangan Rolex dan emas. Tindakannya itu berkicau di media sosial. Beruntung sungguh pekerja di kumpulan syarikat Paradise Group. Seramai 330 pekerjanya diberi hadiah mewah termasuk jam tangan Rolex dan jongkong emas Swiss sebagai menghargai khidmat mereka. Video yang dimuat naik ke Facebook mendapat perhatian ramai netizen yang ingin mendapatkan ganjaran serupa daripada majikan mereka. Bagaimana boleh saya mohon kerja di sana? Saya sudah hantar resume saya. Warganet juga memuji syarikat pengendali restoran itu kerana bersikap murah hati terhadap pekerjanya yang sudah lama berkhidmat. Rolex yang berharga $9,000 ganjaran yang pasti tidak dapat dilupakan. Saya tabik dengan pemilik Paradise. Namun, netizen juga ingin tahu bagaimana pemilik Paradise Group dapat membeli jumlah Rolex sebanyak itu memandangkan ia barangan eksklusif yang sukar diperolehi. Pemilik pasti ada kaitan rapat untuk dapatkan 100 jam Rolex, sedangkan ada tempoh menunggu 2 tahun bagi orang lain. Paradise Group nyatakan kesemua 98 jam mewah dibelinya dari penjual semula jam Rolex yang dipercayai. Ia juga merupakan kali kedua syarikat itu menghadiahkan jam Rolex kepada pekerjanya. Ini yang dikatakan ibarat tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu.